Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Amin ya rabbal alamin. Okey, semua nampak soalan? Sorry ya, semalam tak dapat buat kelas, cikgu ada kelas lain. Okey. Okey, Raja ni menunjukkan dua garis lurus lari APB dan CD. Okey, nampak ni? Dia tekap dua garis lurus lari iaitu APB dan CD dilukis pada satu satah kartis. Garis lurus PQ adalah selari dengan paksi Y. Okey, boleh faham soalan? Soalan boleh faham? Okey, kemudian cari persamaan garis lurus APB. Okey, bila nampak soalan passive equation, dia nampak soalan garis lari macam ni, first kali yang kita kena ingat ialah selari tu, apa konsep selari? Selari tu kita kena ingat pasal apa? Okey, selari itu biasanya adalah kecerunan, kan? Biasanya kecerunan. Bila selari, kecerunan adalah sama. Okey, yang ni kecerunan sama. Okey, kecerunan dia sama. So APB dengan CD kita nak buat macam mana? Boleh bagi kita nampak. Kita buat anak panah macam ni. Okey. So itu adalah kecerunan dia sama. Okey, kemudian daripada dekat kita first kali adalah kita kena keluarkan maklumat. Dekat sini maklumat apa yang diberi? Koordinat ni satu lagi persamaan CD. Tapi adakah persamaan CD mengikut persamaan garis lurus yang standardnya? Dia ikut persamaan standard tak? Persamaan standard macam mana? Persamaan standard mesti Y sama dengan MX plus C, kan? Betul. Okey, Y dengan X adalah koordinat, M adalah kecerunan dan C adalah pintasan Y. Okey, boleh? Ini semua kena ingat Ini kecerunan, ini pintasan Y. Pintasan Y bukan koordinat Y. Pintasan Y. Kena bezakan pintasan Y dengan koordinat Y. Okey. Okey. So dia mesti Y ni mesti single. Dia tak ada nombor kat depan. Kalau tengok dekat CD ni, Y dia ada dua, betul? So kita kena jadikan dia single. Apa kita nak buat untuk kita jadikan dia single? Faham single tu apa? Single tu maksudnya dia kena satu Y, jadi satu Y, kan? So ni 2Y sama dengan 3/6. Untuk kita jadikan dia 1Y, kita pindahkan 2 ke sebelah. Ataupun semua ni soalan, semua dalam persamaan ni bahagi 2. Boleh juga, ikutlah untuk kefahaman masing-masing. Okay, sama ada semua ni bahagi 2 atau 2 ni pindah sebelah jadi bahagi. So jadilah dia Y sama dengan 3X tolak 6/2. Dan kita permudahkan lagi, jadi Y sama dengan 3/2X tolak 6/2, iaitu 6 bahagi 2, 3. Okey, boleh faham tak ni? Boleh faham? Okey, dan kemudian kalau tengok daripada sini, dia dah jadi bentuk standard, kan, macam ni. So apakah kecerunan dia? Apakah kecerunan dia?
Berapa kesurunan dia? Kesurunan dia ialah M ni. Kan M. M ni adalah yang berhadapan dengan X. So tengok mana yang berhadapan dengan X, yang duduk bersebelahan dengan X, iaitu 3/2 kan. So ini adalah kesurunan untuk CD. M untuk CD adalah 3/2. Dan dia selari dengan APB. So APB kesurunan dia juga 3/2. Sebab apa? Sebab dia selari. Okey, boleh faham? Boleh nampak flow dia? Okey. Okey, kemudian daripada kecurunan tadi, macam mana kita nak jawab soalan A, iaitu cari persamaan garis lurus APB. Untuk kita cari persamaan garis lurus APB, kita kena guna ikut ni lah. Kena ada Y, M, X, C. So dekat APB ni kita ada kecurunan dah ada. Okey, untuk cari persamaan untuk cari persamaan, benda wajib yang kita perlu ada ialah kecurunan. Kena ingat ni, untuk cari persamaan kita kena ada kecurunan dan kita kena ada apa satu lagi? Koordinat. Okey. So dekat APB, apa koordinat yang kita ada? Dekat APB jangan cari, kalau ada bagi koordinat dekat garisan lain jangan ambil. Yang dekat APB sahaja kita boleh ambil. Okey. So dekat APB koordinat yang ada ialah -5, 1. So kita tulis -5, 1. Dan kecurunan dia ialah 3/2. Mana dapat kecurunan? Kita ambil daripada sini. Okey, daripada sini kan tadi kan? Daripada sini. So M dia 3/2. Dan kecurunan dia sama, so jadilah M dia 3/2. M sama dengan 3/2. So dengan ada dua benda ni kita boleh buat persamaan. Macam mana nak buat persamaan? Okey, daripada dua ni kita guna Y M X tambah C. Okey, M dia adalah 3/2. So tulis 3/2. Okey, koordinat dia nampak ni. Ni ialah X, ni ialah Y. So X dia -5. So masukkan -5 dekat sini. Nampak ni X, -5. So M 3/2. Y ni koordinat Y ni 1 kan? Masukkan 1. So plus C. So carilah nilai C. So 3/2 darab -5 akan dapat -15/2. Okey, sini 1 tambah C. So -15/2 pindah sebelah akan jadi positif 1 tambah 15/2 sama dengan C. So tekan kalkulator akan dapat 17/2 sama dengan C. So kita tulis balik daripada sini semua. Okey, kita tulis balik ikut persamaan garis lurus. Y dengan X kita tak perlu masukkan nilai. Yang kita perlu masukkan nilai adalah M dan juga C. So jawapan dia Y sama dengan M dia 3/2, X, C dia 17/2. Okey, inilah jawapan dia. Okey? Boleh? Itu jawapan dia. Semua faham tak? Boleh faham? Macam mana dapat nak cari persamaan? Ada siapa yang masih tak faham lagi? Siapa yang tak faham bagi tahu. Cikgu explain balik. Yang baru masuk saya kurang sikit faham. Okey, tak faham dekat yang mana? Okey, ada juga yang baru masuk kan? Okey, tak faham yang so far. Uday tak faham yang mana? Yang lain ada lagi ke yang tak faham? Ke ada yang kurang faham daripada awal? Nak explain daripada awal ke? Start yang persamaan. Oh, maknanya daripada awal lah. Daripada sini lah kan? Daripada sini lah. Betul? Betul tak? Daripada situ. Okey, so kita kena buat balik. Tak apa. Tak apa, siapa yang dah faham boleh lagi faham lepas ni Kita buat balik.
Okey. Kita start balik. Okey. Rajah 5 menunjukkan dua garis lurus selari APB dan CD. Okey, APB boleh nampak? APB dan CD selari. So bila selari kita buat anak panah macam ni supaya kita tahu dia adalah selari. Okey. Kalau selari maksud dia apa? Kalau selari maksud dia kecerunan adalah sama. Ingat sampai bila-bila. Sampai kat universiti pun akan guna benda ni. Okey. Bila selari kecerunan sama. Kecerunan mana yang sama? APB dan CD. Okey. APB dan CD ni sama kecerunan dia. Okey, nampak kalau kita nampak pun dia punya cerun sama, betul tak? Okey. Untuk cari soalan pertama adalah untuk cari persamaan garis lurus APB. Untuk cari persamaan garis lurus kita perlu ada dua benda. Okey, kita perlu tahu dua benda yang perlu ada, dua elemen yang perlu ada untuk cari persamaan garis lurus. First adalah kecerunan garis tersebut. Okey. Kecerunan garis tersebut. Dan yang kedua adalah koordinat. Ingat dua ni. Untuk cari persamaan perlu ada dua ni je. Okey. Kecerunan dan koordinat. So, kat mana kita nak cari kecerunan, kat mana kita nak cari koordinat. Okey, kita tengok dia nak buat apa. Dia nak buat APB, betul? So kita tengok kat APB, apa koordinat yang ada, apa kecerunan yang ada. Kalau kita tengok daripada sini dekat APB, koordinat yang ada adalah negatif 51, betul? So kita letak kat sini negatif 51. Okey, kecerunan pula, kat mana kita nak ambil? Kecerunan kita tengok kepada kawan dia, iaitu yang selari dengan dia. Yang selari dengan dia adalah CD. Sebab dekat sini dia tak tulis kecerunan. Betul tak? Kecerunan kita boleh dapat dengan dua benda. Kalau ada dua koordinat kita boleh cari kecerunan. Tapi kalau tak ada dua koordinat, ada satu koordinat je kan. Kita cari kawan dia punya yang sama, iaitu yang selari dengan dia, iaitu CD. Okey, CD ni dia dah bagi persamaan. Okey, dah bagi persamaan. Kalau kita tengokkan persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. Okey, MX tambah C. Dan kecerunan yang mana? Kecerunan adalah M. Dekat M ni adalah kecerunan. Kalau kita tengok daripada persamaan ni, okey, kita boleh besar sikit, boleh nampak 2Y sama dengan 3X tolak 6 ni. Adakah dia mengikut spesifikasi? Ya, spesifikasi kan. Karakteristik macam ni sama tak? Sebiji tak dengan ni? Dia punya apa panggil? Karakteristik dia sama tak? Apa karakteristik yang perlu ada untuk persamaan garis lurus? Apa dia? Siapa tahu? Apa first benda yang wajib sama? Saya cikgu dah explain, ada yang tahu, ada yang faham tadi kan? Sini mesti single. Ni kat sini, kat Y ni dia mesti single. Benda ni wajib. Okey, dekat Y ni wajib single. Y dia saja, dia tak boleh ada nombor. Kalau macam ni ada nombor, betul? So kita pindahkan 2 ke sebelah sini. Bila pindah 2 ke sebelah sini, ataupun kita nak hilangkan 2 ni dengan cara bahagi, boleh juga. Kita bahagikan dengan 2. Okey, so 2Y bahagi 2 akan dapat 1Y. Sebab apa? 2 bahagi 2, 1 kan? Dapat 1Y. 3X bahagi 2 dapat 3/2X. Okey. Negatif 6 bahagi 2 akan dapat negatif 3. Okey, yang ni boleh faham tak? Yang ni boleh faham? Semua okey? Faham eh? Okey, daripada sini baru kita tengok dia dah follow spesifikasi dia, karakteristik untuk YMX tambah C. So baru kita boleh ambil dia punya M. Okey, M kat sini kan? So maksudnya M dekat sini. Kan Y M X tambah C, betul? M dia dekat sini.
M dia kat sini. Okey, M dia dekat sini. So M dia adalah apa? M dia adalah 3/2. Okey, nampak? M dia adalah 3/2. So kita tulis kat sini M 3/2. Okey. So M 3/2, sini pun M 3/2. Sebab apa? Sebab dia sama. Sama apa? Selari. Sebab dia selari, kecerunan adalah sama, maka M dia pun samalah. Sebab M adalah kecerunan. Okey, boleh? Okey tak ni? Boleh? Boleh ke tak boleh? Semua okey? Semua boleh? Boleh So kita dah tahu dah kecerunan untuk APB, iaitu 3/2. M sama dengan M sama dengan 3/2. Okey, dengan ada dua benda ni, kita boleh masukkan dekat YMX tambah C ni. Alright, boleh? Okey, YMX tambah C. YMX tambah C. Apa benda ni? Y ni, Y dengan X adalah koordinat. Okey, dua ni adalah koordinat. Dan M ni adalah kecerunan. Dan C ni adalah pintasan Y. Okey, pintasan Y. Pintasan Y bukan koordinat Y. Pintasan Y. Apa maksud pintasan Y? Ni Y ni dia berpintas dekat mana? Kalau kita gariskan dekat sini. Sebab tu jawapan dia -3, nampak ni? Ini untuk samaan ni. Samaan ni kita tukar-tukar jadi ni kan. Ikut bentuk ikut bentuk kesamaan garis lurus, nampak C dia -3. Betul lah. So maksudnya sini adalah -3. Okay. Kalau kita tengok APB, APB pintasan dia kat mana? Dekat sini. Kan? So maksudnya kat sini dia mesti C dia mesti apa? Mesti positif. Okey, kita tengok lagi. Dapat tak C positif? Betul. Yang bahagi dia tu sebab dari 2Y. Daripada 2Y, kita tengok yang dekat Y ni. Kalau dekat Y ni 3, kita kena bahagi 3. Kalau Y ni 4, kita kena bahagi 4. Boleh? Sebab apa kita kena bahagi? Sebab kita kena ikut spesifikasi YMX tambah C ni. Y dia mesti 1. Boleh? Okay, Y dia mesti 1. Selagi Y dia tak 1, kita tak boleh ambil M dia. Okay, contoh macam ni. 2Y sama dengan 3X tolak 6. Kita tak boleh ambil 3 sebagai kecerunan. Sebab apa? Sebab dekat Y ni mesti ada 2. So kita kena hilangkan 2 tu dulu. Okay? Dah boleh faham macam mana nak hilangkan 2? Okay So daripada sini tadi, YMX tambah C ni, kita ada koordinat, kita ada kecerunan. Kan? So kecerunan dia 3/2. Tulis sini 3/2. Ikut ni M 3/2. X adalah koordinat X. Koordinat X adalah ni. Ni X, ni Y kan. X adalah -5. Tak kurungan. Okay. Y dia adalah 1. Dan C dia kita kena cari sebab C dia kita tak tahu. C dia kita tak tahu kan. Kat sini. Kat sini tak tahu. So kita kena cari C. So kita cari-cari, kita darabkan dulu. 3/2 dalam -5 akan dapat -15/2. Okey, sini 1, sini tambah C. Dan kemudian kita pindahkan semua ni ke sebelah sini. Daripada negatif akan jadi positif. 1 tambah 15/2 sama dengan C. Okey. So 1 tambah 15/2 akan dapat apa? Tekan kalkulator, akan dapat 17/2. Okey, nampak tak C dia positif kan? Seperti yang kita tengok kat sini, dia mesti positif kan? So C dia adalah positif.
So kita dah dapat dah jawapan, iaitu C positif. So kita boleh tulis balik. C dia adalah 17/2. Okey. Tulis atasnya Y MX tambah C. MX tambah C. Okey, C dia adalah 17/2. M dia adalah 3/2. Y dengan X tak payah tulis. Okey, tak payah tulis. Sebab apa? Kita nak buat persamaan. Tengok ni persamaan ni. Persamaan ni Y dengan X, dia tak perlu masukkan nombor kan? Dia letak je Y dengan X. So kita letak balik Y dengan X. So ini adalah jawapan untuk soalan A. Boleh faham? Semua faham tak? Ada yang tak faham lagi? Semua faham? Okey. Soalan B. Pintasan X bagi garis lurus PQ. Mana PQ? PQ yang ni kan. Pintasan X. Apa itu pintasan X? Kita kena tahu dulu. Pintasan X tu apa? Pintasan X adalah tempat garisan PQ ni bersilang dengan paksi X. Mana paksi X? Paksi X adalah ni, betul? Ni paksi X. Bila dia suruh cari pintasan X, maksudnya dia suruh cari tempat yang bersilang dengan paksi X. Okey, ni PQ ni garis dia pintas dekat paksi X kat mana? Dekat sini. Okey? Boleh? So PQ ni dia tak ada maklumat apa-apa pun PQ ni. Kan? Negatif 51 ni dekat APB. PQ tak ada maklumat apa-apa. So macam ni kita nak buat? Kita boleh tengok PQ ni bersilang dengan apa lagi? Dia bersilang dengan APB, betul? Bila dengan kita bersilang dengan APB, kita boleh gunakan APB untuk cari jawapan. Okey? Gunakan APB untuk cari jawapan. So APB punya persamaan kita dah ada, iaitu yang ni. Okey, Y sama dengan 3/2X tambah 17/2. Okey, macam mana nak cari pintasan X? Bila dia tanya pintasan X, ingat sampai bila-bila Y sama dengan kosong. Okey? Y sama dengan kosong. Kenapa Y sama dengan kosong? Okey, kenapa Y sama dengan kosong? Ada siapa-siapa tahu kenapa Y sama dengan kosong? Sebab apa? Sebab okey. Kita tengok ni. Andai kata ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Dekat sini koordinat dia apa? Apa koordinat dekat sini? Kalau sini 1, koordinat dia apa? Koordinat koordinat. Apa koordinat dekat sini? Satu kosong. Dekat sini 2 kosong. Dekat sini 3 kosong. Dekat sini 4 kosong. Nampak tak Y dia semua kosong? Kan? So maksudnya dekat pintasan X, Y adalah sentiasa kosong. Sebab itulah kita nak cari pintasan X, kita buat Y sama dengan kosong. So kita guna persamaan APB tadi, betul? Kita guna persamaan APB ni tadi. APB ni persamaan dia dekat sini. Okey, so kita meletak Y dia kosong. So Y kosong sama dengan 3/2X tambah 17/2. Okey, so 17/2 pindah ke sebelah, jadi negatif 17/2 sama dengan 3/2X. Kemudian 2 pindah sebelah, jadi darab. Negatif 17/2 darab 2, kan? Darab dengan 2. Dapat berapa? Akan dapat negatif 17 sama dengan 3X. So 3X adalah operasi darab, pindah sebelah jadi bahagi. So
dapatlah negatif 17 bahagi 3. So X adalah negatif 17 bahagi 3 per 3. Okey. So maksudnya pintasan X adalah ni, negatif 17 per 3. Okey, kita boleh buat jawapan. Pintasan X sama dengan negatif 17 per 3. Okey, boleh faham? So ni jawapan B, ini jawapan A. Nampak tak flow dia? Boleh semua? Ada yang tak faham ke? Ada yang masih tak faham? Semua okey? Boleh ke tak? Faham? Haris faham. Yang lain? Okey, dah faham tak? So, boleh dapat full mark lah untuk soalan ni. Sebab dia punya cara semua sama. Setiap tahun cara dia sama dia macam ni. Okey, kita tengok soalan seterusnya untuk garis lurus. Okey, soalan seterusnya. Okey, ni total ni 5 markah 5 markah. Banyak tu. Okey, nampak soalan? Okey, nampak soalan? Siapa yang tak nampak boleh zoom Google Meet boleh zoom kan? Okay, rajah 5 menunjukkan 3 garis lurus A, B, C, D dan AD. AB selari dengan CD. Okay, nampak? AB selari dengan CD. So bila selari kita buatlah anak panah macam ni. Okay, sama juga macam tadi. Bila selari kecerunan sama. Boleh? Diberi CD sama dengan AD, iaitu 17 unit. CD AD adalah 17 unit. Okay, 17 unit. Apa maksud 17 unit? 17 unit adalah jarak daripada sini ke sini ada 17 kotak. Okey, boleh. So cari koordinat bagi titik A. Okey, nampak? A. Kau tengok A sini ni adalah garis lurus kan? So kita boleh tahu automatik dia punya X adalah 8. Kan? Kalau sini 8, sini pun 8 lah. Sebab dia pintas ke 8. Boleh faham? So koordinat X dia adalah 8. Apa pula koordinat Y dia? Koordinat Y kita guna yang 17 unit ni. So daripada negatif 3 ni kita tambah 17. Sebab apa? Sebab dia ke atas sebanyak 17 unit. So negatif 3 tambah 17 dapat berapa? Dapat 14. Kan? So koordinat dia adalah 8, 14. Okey, ini jawapan untuk A. 8, 14. Senang kan? Faham kan semua? Tak faham bagi tahu cepat-cepat. Tak faham, takut cikgu jauh sangat nanti. Okey, kemudian kecerunan garis lurus CD. Kecerunan CD. Okey, macam mana kita nak tahu ni? Untuk soalan B ni, kita perlu ada ilmu ataupun kita perlu faham tentang teorem Pythagoras. Okey, kalau kita tengok daripada CD ni, dia just bagi 17 ni.
So, dan kemudian dia suruh cari kecerunan. Kita tak boleh ambil cakap kecerunan di 17, salah. Dia kecerunan nampak, dia ke bawah kan. Maksudnya dia daripada atas, macam mana ya? Dia punya, okey, kalau kecerunan macam ini, dia adalah positif. Kalau kecerunan macam ini, dia adalah kecerunan negatif. Okey. Kalau dia macam gini dia, tak ada kecerunan. Maksudnya kecerunan kosong. Okey, boleh faham? Ini kecerunan positif, ini kecerunan negatif, ini tiada kecerunan, iaitu kecerunan dia kosong. So, kalau kita garis lurus CD, dia ke bawah. So, maksudnya dia mesti negatif. Kan? So, macam mana kita nak cari? So, kita ambil garis lurus ni, kita jadikan dia segitiga. Okay? Kita jadikan dia segitiga. So, segitiga boleh jadi macam ni untuk dia. Buat dulu ni lah. Senang. Okay. So, sini 17 unit. Dan kalau kita tengok sini, jarak daripada sini ke sini adalah 8 unit macam ni. Nampak? 8 unit. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 sampai 8. Okey? So, maknanya sini 8 unit. Kalau sini 8 unit, sini 17, boleh tak kita cari sebelah sini? Boleh kan? Kita boleh cari kan? Guna teorem Pythagoras. Siapa masih tak tahu lagi teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras adalah sisi tambah sisi kuasa 2 tambah sisi kuasa 2. Okey, kita letak sini A. Andaikan sini A, sini B, ataupun sini A, sini B, tak kisah. A, B ni kita tak kisah. Tak kisah letak mana-mana A, B pun boleh. Yang penting sini adalah hypotenuse. Okey, macam mana kita nak tahu dia hypotenuse? Dia adalah garisan yang condong ataupun garisan yang paling panjang antara ketiga-tiga ni. Mana yang paling panjang? Itu adalah hypotenuse. Okey. So, sini A, sini B. So, rumus teorem Pythagoras ialah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan H kuasa 2. Okey. AB ni adalah sisi ya. Sisi tak kisah mana-mana. So, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan H kuasa 2. Okey, kalau tengok kat sini, A kita tak tahu. So, kita je lah A kuasa 2. Okay, B adalah 8 kuasa 2. Okay, tulis 8 kuasa 2. H dia adalah 17 kuasa 2. Tulis 17 kuasa 2. Okay, kemudian kita carilah 17 kuasa 2 sama dengan berapa? 17 kuasa 2 sama dengan apa? Cepat. 1 berapa? 17 kuasa 2. Cepat. Okey, 289. 289 kemudian 8 kuasa 2, 64 kan? Tambah A kuasa 2. 64 pindah sebelah jadi tolak kan? So 289 tolak 64 dapat berapa? 225, betul? So A kuasa 2 sama dengan 225. Okey, cikgu buat panjang sebabnya cikgu nak bagi faham step by step dia. Okey, kalau siapa yang dah laju boleh buat laju terus. Ni cikgu nak bagi faham step by step. So A kuasa 2 sama dengan 225. So A sama dengan berapa? Kita kena punca kuasa 2. Kan? Dapatlah 15, betul? A sama dengan 15. Betul tak? Okey, A sama dengan 15. So kita dah tahu dah. Okey, kita boleh padam ni A, B, H kita boleh padam.
Okey, kenapa kita nak tahu 15? Sebabnya dekat sini kita tahu kat sini adalah negatif 3. Koordinat apa, pintasan y dia adalah negatif 3. Sebab apa ni nampak ni? Ni 3 kan? Sini 3. Tapi jarak dari sini ke sini adalah 8. Okey? Dengan koordinat kita boleh tahu maklumat tersebut. Okey? Boleh faham baca koordinat? Sini ke sini panjang dia 8 dan dekat sini adalah negatif 3. So bila dia tambah 15, dapat tak nilai C? Kan? Dapat tak nilai C? Negatif 3 tambah 15, dapatlah 12. C adalah 12. Apakah koordinat C? Koordinat C adalah 0, 12. Okay, ini adalah koordinat dia. Okay, so lepas kita dapat koordinat ni, kita dah ada dua koordinat. Koordinat ni dan juga koordinat ni. Sebab apa? Kita perlukan koordinat tersebut. Sebab kita nak cari garis lurus CD. Okay, garis lurus CD. Kecerunan garis lurus CD. So bila nak cari kecerunan, ada dua cara kan. Satu, tengok kawan dia ada tak persamaan kawan dia. Kawan dia ni tak ada persamaan, so tak boleh. So kita kena guna dua koordinat, iaitu apa? M sama dengan Y tolak Y per X tolak X. Okay, ingat ni, Y tolak Y, X tolak X. Y atas, X bawah. Okay. Dan kemudian, apakah koordinat yang perlu kita ambil? Adakah koordinat D dan juga A? Adakah A dengan dan juga C? Ataupun C dan juga D? Antara dua. Kita kena ambil dua koordinat. Sebab ni yang nampak ni, YX, YX kan? Kena ada dua koordinat. Ni koordinat pertama, koordinat kedua. So, koordinat apa yang kita perlu ambil? Koordinat mana yang kita perlu ambil? CD atau CA atau AD? Siapa tahu? Cuba komen sikit. Okey, betul, Firuz. CD, kita kena ambil CD. Okey? Kenapa kita kena ambil CD? Sebab kita nak kecerunan CD. Jangan pula kita ambil CA. CA, rupa kita cari kecerunan CA. Sekarang ni kita nak kecerunan CD, so kita kena ambil C dan juga D. Okey? Ataupun kalau ada koordinat lain dekat garisan ni, kita boleh ambil. Kita tak boleh ambil koordinat dekat tempat lain. Okey? So A kita tak boleh ambil. Sebab apa? A bukan berada pada CD, so kita tak boleh ambil A. Okey? Boleh faham? So Y tolak Y per X tolak X. Y tolak Y. So YX yang pertama kita ambil apa? CD C kita ambil C. Y dia 12, X dia 0. Dan koordinat kedua kita ambil D. Y dia negatif 3, X dia 8. Okey, kemudian kita tolakkan. So 12 tolak negatif 3. Tekan kalkulator terus. 12 tolak negatif 3 akan dapat 15. 0 tolak 8 akan dapat negatif 8. Okey, maka kecerunan dia adalah negatif 15 per 8 ataupun 15 per negatif 8. Tak kisah, dua-dua boleh. Okey, ini CD. Boleh faham semua? Boleh tak? Respon. Okey, persamaan garis lurus AB. Okey, dia nak AB ni. Macam tadi, untuk buat persamaan kita kena ada apa?
First kita kena ada dua benda kan. First apa? Cuba jawab cepat. Sama macam soalan tadi. Ada dua benda kita perlu tahu. Apa dia untuk buat persamaan? Cuba jawab. Nak tanya siapa ni? Cepat-cepat volunteer. Aku tak nak sebut nama. Dia takut macam tak selesa pula. Okey, betul Dayana, Dania. Okey, betul. Uday, Firuz. Okey, lain betul okey ya. Semua betul. So iaitu kita perlukan kecerunan dan juga koordinat. Okey. Kecerunan dia apa? Kecerunan dekat AB dia tak ada bagi. Dia tak bagi kan? Dia tak ada bagi kecerunan. Tapi dia ada kawan tak AB ni? AB ada kawan, iaitu CD kan? Nampak? Dia ada anak panah ni. So dia berkawan lah ni. So maksud dia kecerunan dia sama. Kecerunan CD tadi kita tahu tak? Kita dah carikan tadi kan CD ni. Kecerunan dia adalah 15 per negatif 8 atau negatif 15 per 8. Okay. So kita tulis terus negatif 15 per 8. Dan koordinat dekat AB, apa koordinat dekat AB? 8, 14 kan? So tulis 8, 14. So masukkanlah dekat dalam YMX tambah C. YMX tambah C. Okay, M dia negatif 15 per 8. X dia 8. Y dia 14 plus C. Okay. Okay, dan kemudian negatif 15 per 8 darab 8 dapat negatif 15. Dan negatif 15 pindahlah ke sebelah. Okey. 15 ke sebelah kita jadi positif. So 14 tambah 15 atau 14 positif 15. Dapatlah 29. C sama dengan 29. So apakah persamaan dia? Kita tulis balik. Persamaan dia ialah Y dengan X tak payah tulis. So tulis Y X. M dia apa? M dia negatif 15 per 8. Tulis M dengan C sahaja. C dia 29. Okey, boleh? Boleh faham? So inilah jawapan dia untuk soalan C. Okay, ini soalan C. Ini soalan B. Dan soalan A yang ni lah, senang tadi kan, 8-14. Boleh? Semua faham? Boleh nampak macam mana? Alright. Okay. Boleh dapat full mark kan? 5 markah ni. Dapat 5 markah dah. Okey, sekarang cuba cikgu bagi soalan, cuba buat latihan. Sekejap. Nak tengok faham ke tak faham. Okey, nampak soalan? Dan cuba buat. Cikgu bagi masa dalam dah 10-8 minit dah. Okey, cikgu bagi masa dalam 5 minit. Boleh 5 minit. Okey, 5 minit Cuba buat AB 5 minit. Nampak 5 markah tu. Okey, 5 minit lepas tu kita bincang. Sekarang 10-9 minit. 10 suku lah. 10 suku kita bincang. Okey. Suku kita bincang. Okey, cepat jawab. Kalau ada siapa-siapa yang tak faham, boleh tanya dekat chat tu.
Okey, tanya je, jangan malu-malu. Okey, 3 minit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tengok sekejap.
Okey, dah siap? Ada yang dapat jawapan? Ada tak dapat jawapan? Ke sangkut? Ke lagi sikit nak siap? Komen sikit. Tak ada orang komen. Dengar tak? Oh, ramai ya hari ni. Tak apa, slow-slow. Okey, nanti cikgu upload balik video ini. Ni cikgu ada record hari ni. Cikgu upload balik, nanti boleh tengok balik. Okey. So, kita teruskan untuk bincang. Raya 3 menunjukkan garis lurus ST dan PQ. Okey, nampak garis lurus ST dan PQ. PQ adalah ST dan PQ adalah selari. So, dia ada kawan. ST dan PQ ni adalah kawan baik. Sebab dia selari dan kecerunan dia sama. Okey. Diberi persamaan garis lurus ST ialah 2y sama dengan 8x tambah 3. Okey, ini untuk ST. So, adakah ini dah ikut persamaan garis lurus yang standard? Cikgu tanya. Adakah ada sama dengan persamaan garis lurus standard yang ikut standard lah, umum ya. General form untuk garis lurus. Adakah dia ikut general form? Atau kita perlu ubah? Perlu ubah tak persamaan ni? Perlu ubah ke tak perlu ubah? Perlu. Sebab apa? Sebab y dia ada 2. Bagus lurus. Okey? Y dia ada 2. So 2 kena pindah ke sebelah, atau 2 kena pindah sebelah, atau semua bahagi 2. Okey? Semua bahagi 2 sebab apa? Sebab dekat y ni ada 2. So semua bahagi 2. So dapat 2y bahagi 2. Dapat y. 8x bahagi 2. Dapat 4 kan? 4x. 3 bahagi 2. Dapat 3/2. Okey, boleh? So daripada sini kita tahu tak kecerunan dia? Apakah kecerunan dia? Apakah kecerunan untuk ST? Apakah kecerunan untuk ST? Betul ke 3/2? Kecerunan macam mana? Bentuk dia adalah y and x tambah c. Kecerunan adalah yang berada dekat x, yang betul-betul sebelah x, iaitu ni kan, m kan. So kalau kat sini, dekat sebelah x adalah 4 kan. So kecerunan dia adalah 4. Boleh? M sama dengan 4. Okey. Kalau siapa yang masih keliru lagi, tulis y m x tambah c ni kat bawah dia. Y m x tambah c. Oops. So m dia kat mana? Kat sini kan? 4. M dia adalah 4. So soalan dia persamaan garis lurus PQ. Okey, macam biasa persamaan perlu ada 2 benda, iaitu kecerunan M dan juga koordinat. Koordinat iaitu XY. Belum macam ini pun boleh pendek sikit. So M dia untuk PQ, Untuk PQ M dia tak ada kat sini, tapi dia berkawan dengan ni, betul? Bila kawan, kecerunan dia sama, iaitu
M dia sama dengan 4. Dan XY dia ada bagi tak kat PQ? Q ni kan, iaitu 64. So sama dengan 64. So macam mana nak buat persamaan garis lurus? Macam biasa, YMX tambah C. Okey. M dia 4, X dia 6 dan Y dia 4 ni. So carilah C. Okey, 4 kali 6 24. 4 tambah C. So 24 dan 11 jadi tolak. 4 tolak 24 sama dengan C. So 4 tolak 24 akan dapat jawapan berapa? Negatif 20. Okey, kita tengok logik ke tak logik. So kita panjangkan garisan PQ ni. Ni untuk PQ kan? Untuk PQ kan? Kita panjangkan. Dapat dekat negatif? Negatif ni kan? So betul lah negatif 20. So tulis balik persamaan dia. Persamaan dia yang kita perlu tulis adalah M dan juga C, iaitu 4 dan juga negatif 20. Betul? Y dengan X tulis balik. Y, X. So tambah jumpa tolak akan jadi tolak 20. So ni 4X dengan Y. So inilah jawapan dia untuk soalan A. Boleh semua? Boleh faham? Okey tak? Boleh Okey. So soalan B. Pintasan X bagi garis lurus PQ. PQ ni kan, pintasan X kat mana? Kat sini lah. Yang berpintas dekat paksi X. Kat sini ni paksi X. Garisan ni berpintas dekat paksi X dekat sini. Okey. Macam biasa kalau pintasan X, apa yang perlu kita tahu? Apa yang kita perlu tahu untuk pintasan X? Jadi cikgu ada tanya kan, cikgu ada bagi tahu. Untuk pintasan X, apa yang kita perlu tahu? Seorang? Ada siapa tahu jawab? Okey, Y sentiasa kosong. Y sama dengan kosong. Betul. So, kita ambil lah persamaan PQ ni. Kita buat Y dia kosong. Ni kosong kan? So, kosong sama dengan 4X tolak 20. Negatif 20 pindah ke sebelah jadi positif. Kan? Kosong tambah 20, 20 lah. 20 sama dengan 4X. 4 dengan X operasi apa? Operasi darab. Bila pindah ke sebelah jadilah bahagi. 20 bahagi 4. 20 bahagi 4 akan dapat berapa? Akan dapat 5. Kan? So untuk soalan B, pintasan X sama dengan 5. Okey. Boleh? Ini jawapan untuk B. Okey, boleh faham? Okey, kita pergi kepada last question. Okey, sebab dah pukul 10.24 kan. Kita jawab last question. Ini adalah soalan daripada kawan kita. Ada yang bertanya. Alam. Kita bawah sangat. Sekejap, kita screenshot balik. Mana tadi? Sangat. Sikit sangat ke? Sekejap. Sangat pula. Boleh dah ni.
Okey, kita kecilkan sikit. Lagi. Okey, harap boleh baca lah. Okey, rajah 4 menunjukkan 5 titik PQRST dilukis pada satu satah kartis. PQRST. Okey, satah kartis ni apa? Satah kartis ni macam satu satah yang apa, lapang lah. Okey, macam kertas lah kan. Dia beri bahawa PQR ialah sebuah segitiga sama kaki. Okay, ni PQR ni sama kaki, di mana PQPR, okey, sini sama panjang dia. Buat macam ini kalau sama panjang Kalau sama panjang buat bentuk macam ini. So iaitu 17 cm. 17 cm. Okey. QR selari dengan paksi Y. QR paksi Y. Ini paksi Y kan? So dia selari, semuanya dia tegak lah. Garisan ni menegak. QS 12. QS, okey, sini ke sini adalah 12. Yang ni sini sampai sini 12. PQ selari dengan ST. PQST selari. So ni adalah kawan. Okay, banyak maklumat dia bagi ni. Cari pintasan Y bagi garis lurus ST. Pintasan Y. Okey. Pintasan Y ST adalah kat mana? Okay, bila kita garis Y, ni ST ni kan? Kita panjangkan. Okey. So garis lurus dia, pintasan Y dia dekat sini. Okey. So macam mana nak cari? Okey. Untuk kita cari pintasan Y, kita kena cari garis lurus ST punya persamaan. Okey, sebab tu ni 4 markah. Okey. Cari persamaan garis lurus ST. Okey, sekejap kita nak fikir. So dia bagi tahu 12 kat sini. Kalau sini 15 14, tolak 12 akan dapat sini. Iaitu 15 berapa? 15 berapa ni? 15, yang 14 ni tolak 12. Sebab apa? Sebab Y dia kan. 14 tolak 12. Sebab 15 sama sini 15 ni garisan ni. Ni pintasan Y 15 kan? Pintasan X ni 15 kan? So koordinat X dia 15. 14 tolak 12 akan dapat 2. Okey, ni soalan ni mungkin susah sikit, ada yang kurang faham. Nanti boleh tengok balik, okey? Okey. Dekat ST koordinat dah ada, kecerunan dia belum ada lagi. So kita kena cari kecerunan. Okey, 15 4 17 12. Okey, kalau kita tengok daripada sini, kita boleh tahu. Yang mana kita boleh tahu? Nampak segitiga ni. Kita nampak segitiga ni? Okey. Kita boleh guna teorem Pythagoras. Boleh? Sini 17, betul? 17 cm. Sini ke sini 15. Macam mana dapat 15? Tengoklah koordinat X dia 15, betul? So kalau sini 17, sini 15. Berapakah nilai dekat sini? Kita kena cari ni P dulu. Sebab apa kena cari P? Sebab kita dah dapatkan koordinat P. Depan dengan ada koordinat, kita bolehlah cari kecerunan. Okey, boleh? So 17 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2. Okey, yang ni kan AB, betul? Dia ada kata ni A, ni B, ni H.
Macam tadi, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan H kuasa 2. Okay, A kuasa 2 kita tak tahu, boleh balik. B kuasa 2 adalah 15 kuasa 2. H kuasa 2 adalah 17 kuasa 2. Okay, 17 kuasa 2 akan dapat 289. 15 kuasa 2 akan dapat 225. Okay, A kuasa 2 tak tahu kan. So 225 pindahlah ke sebelah. So 289 tolak dengan 225. Okay, 225 pindah ke sebelah jadi tolak kan. So 289 tolak 225. Di sini tinggal A kuasa 2. So dapat 64. Okay, A kuasa 2 sama dengan 64. Nak cari A, kena puncakan sebelah sini. Sebab kita kuasa 2 pindah sebelah jadi punca. Punca 64 dapat berapa? A sama dengan 8. Boleh? So maksud dia jarak sini ke sini adalah 8. Jarak dia, okey? Jarak dia 8. Kalau jarak dia 8, sini berapa? Tadi sini adalah kita tengok Y dia lah, 14 kan? 14 dekat sini. 14 tolak 8, dapat sini berapa? Dapatlah sini 6. So koordinat sini adalah 0, 6. Boleh? Boleh faham? Okay, siapa yang tak faham nanti tengok baliklah video Cikgu akan upload, akan cuba upload malam ni. So dapat 06. Pada dapat 06, carilah kecerunan. Ada dua koordinat, kita boleh cari kecerunan iaitu Y tolak Y, X tolak X. Okay, kecerunan ni. Kenapa kita cari kecerunan ni? Sebab kecerunan ni sama dengan kecerunan ni. Nampak ada kawan, ada arrow ni. Okay, kecerunan dia sama. So kita guna cari kecerunan ni. M sama dengan Y tolak Y per X tolak X. Y tolak Y, 14 tolak 6. X tolak X 14 tolak 6. Okay, Y tolak Y. Kemudian 15 tolak 0. Okay, tekan kalkulator. 14 tolak 6, 8. 15 tolak 0, 15. So kecerunan dia adalah 8 per 15. Ini kecerunan dia. Okay. Okay, dan seterusnya untuk cari garis lurus, persamaan garis lurus ST, kita kena ada kecerunan iaitu 8 per 15. Okay, ini M dia. Dan koordinat dia, koordinat dia apa? Dekat ST ni 15, 2. So masukkanlah dekat YMX tambah C. Okay, M dia 8 per 15, X dia 15. Okay, ni M dia. X dia kat sini, X. Y dia 2. Okay, so 8 per 15 dah 15 akan dapat 8. 8 pindah 11 jadi tolak 2 tolak 8. Dapatlah C sama dengan negatif 6. So maksud dia pintasan Y dia adalah negatif 6. Boleh faham? So kat sini adalah negatif 6. Dan inilah yang kita cari, pintasan Y. Okay, pintasan Y sama dengan negatif 6. Itu jawapan dia. Boleh faham? Yang ni satu soalan tapi panjang, kan? Itu start dia. Tak apa, nanti tengok balik kat YouTube. Kalau siapa yang tak faham, boleh tengok balik. Okay, kat YouTube. Nanti saya upload kat dalam YouTube. Nanti cikgu share dekat
Cikgu share dekat dalam grup WhatsApp. Okey. Siapa yang nak masuk grup WhatsApp tu boleh PM cikgu. Okey, PM kat mana? So, apa yang nombor tu lupa dah. 1576942. Ini kot nombor dia. Kalau salah nanti tanyalah kawan-kawan. Macam mana boleh masuk grup ni mesti daripada kawan-kawan kan. Ada yang tak tahu kan. Boleh tanya kat grup. Okey. So itu je untuk hari ni. So semoga semua dapat manfaat. Buat lebih latihan untuk dapat full mark ni. Okey, dah tahu sikit terus buat latihan. Jangan delay. Buat 5 latihan okey dah. InsyaAllah boleh faham. Okey. So kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Semoga semua dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama.